Okey, silakan Ustaz Izwan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang berbahagia Datuk Ridwan Yusof, Presiden An-Nadi Ismat Kajang. Seterusnya yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Ahmad Husni bin Abdul Rahman, pengkuliah subuh kita pada pagi ini. Seterusnya para guru, sahabat-sahabat An-Nadi, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi 5 Jun pada hari ini kita diberikan lagi kesempatan, peluang dan hidayah oleh Allah untuk bersama dalam kuliah subuh An-Nadi yang kita sambung kembali selepas kita mungkin bercuti seketika menyambut bulan Syawal yang lepas, Aidil Fitri. Jadi Alhamdulillah kita dapat memulakan kembali pada minggu ini. Sepatutnya semalam kita mulakan dengan kuliah Ustaz Ismail Cikgu pada subuh minggu pertama. Tetapi di atas beberapa sebab yang tak dapat dielakkan, jadi beliau mohon keuzuran dan insya-Allah beliau akan menyambung kembali kuliahnya pada Sabtu minggu kedua, minggu hadapan insya-Allah. Dan Alhamdulillah pada pagi ini kita ucapkan terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Mausni kerana dapat memulakan kembali kuliah subuh beliau berkaitan dengan tafsir Juzul Amma. Jadi untuk memberkati majlis kita, kita mulakan dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan ini menyerahkan majlis kepada Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan kuliah beliau. Silakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi hamdan katsiran tayyiban mubaraka wa nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa nabiyyina Muhammadin khairu man ijtaba sallallahu alaihi wa ala alihi wa liman sara ala nahjihi wa istanna bihadihi wa sunnatihi ila yaumil wafa. Wa ba'du. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا يسر لنا ولا تعسر وأتمم لنا بالخير. Pertamanya syukur kehadrat Allah Ta'ala di atas limpahan nikmat dan rahmat menjadikan kita umat yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hamba-hambanya yang mentaati Allah dan menghimpunkan kita dalam majlis zikri yang ataupun disebut sebagai majlis-majlis ilmu yang dianggap sebagai majlis zikir yang utama. Terima kasih kepada yang berbahagia Doktor dalam kurungan Haji Izwan. Dalam kurungan tu pasal insya-Allah nak pergi haji. Beliau sebut jadi alhamdulillah menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dalam kurungan, lepas dia balik haji buka kurungan. Jadi Dr. Haji Izwan insya-Allah. Dan moga-moga perjalanan dipermudahkan dan diberi keselamatan dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya Datuk Rizwan ataupun dikenali sebagai Datuk Red. Saya tahu lah sama ada Red tu Liverpool ke ataupun bukan, wallahualam, kita tak tahu. Jadi ala kullin pada Tuan Presiden kita yang dikasihi. Seterusnya apa nak sebutlah Ustazah lah, kira panggil Ustazah dulu, Cikgu Hashimah, Ustazah sekarang ni Ustazah Hashimah. Guru-guru yang kita kasihi mungkin yang tak dapat saya nampak di skrin pada pagi ini, dan sahabat-sahabat An-Nadi yang dirahmati Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan membincangkan tentang satu surah yang ringkas juga, tetapi kalau kita tengok perbincangan dalam kitab Ibnu Katsir, kitab yang asal dalam bahasa Arab tu, perbincangannya itu sangat panjang. Dia sangat panjang, ceritanya sangat panjang. Ada pelbagai version dan siap sekali dengan dialog-dialog yang penuh. Kita boleh kalau buat cerita tu memang jadi satu filem lah, boleh jadi satu filem. Siap ada dia punya syair-syairnya dan sebagainya.
Tapi kita tidaklah berhajat untuk menceritakan semuanya. Kita akan ambil sinopsis daripada kisah yang dalam surah ini, iaitu kita berhadapan di depan kita dengan suratul Fil. Pada pagi ini kita akan membincangkan tentang suratul Fil yang berjumlah 5 ayat. Surah ini adalah surah Makkiyah. Maksudnya memang confirm lah semua orang kalau tak tengok kitab, tak ada apa pun, orang tahu kata ni surah Makkiyah. Memang confirm lah. Okey. Jadi mengikut nama surah ini, dia ada dua nama, Asma' Tauqifiyah, nama yang warid dalam Al-Quran, iaitu suratul Fil, dan yang kedua ism ataupun nama istihadi, ismun istihadi. Nama surah ini adalah surah Alam Tara Kaifa. Alam Tara Kaifa. Ya, maknanya kalau kita pun budak-budak dulu, kamu dah baca surah apa? Surah Alam Tara. Alam Tara. Alam Tara Kaifa, kan? Jadi ini adalah dua nama surah ini. Ada satu hadis, cuma hadis itu bertaraf fabricated, maudhu'. So tak payah ceritalah. Takut cerita tu sekali lagi menipu atas Nabi SAW. Baik. Suratul Fil, kita baca dulu 5 ayat yang ringkas ini, tetapi insya-Allah kita akan ambil sejarah yang cukup penting dalam kehidupan ataupun dalam orang kata pelipatan penceritaan sejarah besar tanah Arab, Hijaz, Mekah, dan juga kelahiran Nabi SAW juga dianggap sebagai satu sejarah besar terhadap kaum Quraisy. Allah Subhanahu wa taala merekodkan ataupun berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. طيب. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ Tidakkah engkau wahai Muhammad melihat bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bertentera ataupun pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah itu menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia dan berada dalam kegelapan? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang melempari mereka dengan batu dari sumber tanah liat yang dibakar. Faja'adahum ka'asfim ma'kul. Menjadikan mereka umpama daun yang dimakan ulat. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyifatkan surah ini ataupun kaedah surah ini dalam bentuk wasfiyah. Allah Taala nak nak bagi gambaran kepada kita ataupun menyifatkan kepada kita tentang satu kisah yang sangat-sangat besar, satu peristiwa yang berlaku kepada kaum Quraisy. Ini sebagaimana disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir, merupakan salah satu daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala sebut dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum Quraisy. Kalau kita baca surah Quraisy kan, li'ilafi Quraisy, demi kesukaan orang Quraisy. Mana Allah sebut benda tentang kaum Quraisy ni banyak, menunjukkan keistimewaan kaum Quraisy yang Nabi SAW lahir dari keturunan itu, berada dalam keturunan kemuliaan itu, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat Quraisy menjadi pemimpin. Nabi SAW sebut hadis al-a'immatu min Quraisy, imamah ataupun pemimpin itu susul galurnya ataupun kelayakan asalnya adalah Quraisy, Quraisy ya. Kalau kita tengok pergi Mekah ni, Dr. Izwan nak pergi Mekah,
pergi jumpa kedai apa, kedai minyak wangi Abdul Samad Al-Qurashi. Qurashi itu Quraisy tu. Ya. Mereka tu keturunan Quraisy. Dan dinobatkan juga Al-Quran dibaca dalam lughatul Quraisy. Maksudnya dihimpunkan dan dibaca dalam satu bahasa, iaitu bahasa Arab yang digunakan oleh orang Quraisy. Maksudnya ini adalah satu keistimewaan, dan di antara keistimewaan dalam sejarah kaum Quraisy ni adalah Allah Ta'ala bagi nikmat kepada mereka kerana menyelamatkan mereka dari serangan tentera bergajah, yang kita sebut sebagai Ashabul Fil. Ashab, sahib, yang kalau dalam bahasa Arab disebut sahibul syai', malikuhu, maknanya orang yang memiliki sesuatu. Sahibul Quran, orang yang memiliki Al-Quran, itu maksudnya orang yang menghafal Al-Quran. Contohnya sahibul bait, tuan punya rumah, dia memiliki rumah tersebut. Itu sahib. Jadi dekat sini sahibul fil maknanya tentera yang memiliki gajah. Gajah yang macam mana sekali lagi kita tengok. Apa nama gajah tu? Saya teringat waktu dulu saya di-interview untuk ambil tauliah mengajar kat Perak. Waktu tu antara interviewer adalah almarhum ayahanda saya. Tapi waktu saya kena interview, dia keluar lah, dia tak masuk. Ada orang lain masuk. So lepas orang lain masuk tu dia keluar. Dia tak tahu saya ayah saya yang interview dia tu. So ayah saya suruh dia baca surah Al-Fil. Dia bacalah, dia baca bukan main surah Al-Fil, dia terjemah pun bukan main surah Al-Fil. Tiba-tiba ayah saya tanya satu soalan, apa nama ketua gajah yang nak menyerang Kaabah tu? Nama ketua gajah. Dia memang tak anticipate langsung soalan tu. Ya, dia tak anticipate langsung soalan tu. Dia kata, Abraha. Abraha bukan gajah. Dia kata, nama ketua gajah tu siapa dia? Nanti kita sebut nama ketua gajah tu siapa dia. Dia keluar, dia sembang lah benda tu. Itu saya terus jawab lah jawapan tu. Dia kata, macam mana entah tahu. Ada seorang sahabat tu, dia kena entah tak tahu ke yang tanya entah tu, dia tu bapak dia. Dia sempatlah mengutuk 2-3. Jadi alhamdulillah kita dengar lah. Okay. Jadi ala kulli biasalah tu. Kena soalan payah-payahnya ngutuk interviewer. Okay. So tak apa. No problem. Benda tu tak ada masalah kita dengan sahabat-sahabat ni. Ala kulli Ashabul Fil, tentera yang bergajah, disebutkan dalam sejarah bahawasanya itu adalah antara orang kata apa, tentera yang menggunakan gajah di dalam peperangan. Antara yang pertama lah, antara yang the first yang menggunakan gajah dalam peperangan. Sebelum tu gajah digunakan, tetapi bukanlah digunakan dalam peperangan. Gajah biasa digunakan untuk logistik dan seumpamanya. Tapi Abraham mengambil satu tindakan nak menunjukkan kekuasaan, maknanya dia boleh tundukkan gajah, boleh arah gajah, gajah pun ikut dia punya arahan. Jadi ini adalah satu benda yang sangat besar lah ketika itu. Cerita ini bertitik tolak daripada senang sahaja. Apa-apa dalam dunia ni kebanyakannya bertitik tolak kepada hasad dengki. Itu je. Benda yang bergaduh ke, benda yang tak puas hati dalam dunia ni semua hasad dengki. Tak boleh tengok orang bahagia, tak boleh tengok orang lain dapat nikmat, tak boleh tengok benda lain. Dia dalam satu kaedah menyebutkan likulli saqitin laqitin likulli saqitin laqit wa likulli ni'matin hasid. Setiap benda yang jatuh pasti ada orang akan kutip, setiap benda nikmat pasti ada orang yang akan hasad. Okey? Setiap benda yang jatuh akan orang kutip, akan ada yang mengutipnya, dan setiap nikmat pasti ada yang hasad kepadanya. Okey. Jadi antara nikmat Allah Taala bagi kepada Quraisy ni adalah Kaabah. Kaabah ni tempat yang memang orang duk marilah, menjadi pusat center of the universe ketika itu. Okey, bukan master of the universe tu He-Man. Center of the universe. Okey. Center of the universe maksudnya tempat dan pusat perdagangan utama dunia. Orang duk mari, orang duk buat haji dalam ritual yang ketika itu menurut ritual Nabi Allah Ibrahim AS, tetapi dirosakkan oleh ritual-ritual jahiliah. Tapi itu maksudnya orang pergi buat haji. Haji means ziarah, orang ziarah. Ziaratu baitillah, itu al-qasdu ila baitillah, itu maksud literal daripada haji.
untuk pergi ke rumah Allah, untuk pergi ziarah. Jadi orang duk tumpu ke situ. Jadi penumpuan itu menjadikan hasad dengki kepada Abraha. Tetapi apakah latar belakang daripada benda tu? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pendekkan lagi, Allah Taala memusnahkan mereka dan menjadikan usaha mereka itu sia-sia, dan tiada hasil daripada usaha mereka dan kerja mereka itu, dan Allah Taala usir mereka dengan cara yang buruk dan mengecewakan. Baik. Mereka adalah kaum Nasrani. Kita tahu mereka ni agama apa? Agama Nasrani. Okay? Sebab tu mereka membina kuil ataupun gereja. Sekejap lagi kita tengok apa nama gerejanya itu. Dan agama itu pada ketika itu sangat mirip dengan apa yang dilakukan oleh orang Quraisy. Maknanya sama, lebih kurang. Mereka sembah berhala juga. Dan peristiwa ini terjadi sebagai salah satu bentuk irhasun nubuwah, iaitu tanda-tanda keagungan dan kenabian Nabi SAW, di mana peristiwa ini direkodkan oleh kebanyakan ulama. Jumhur ulama kata peristiwa ini berlaku pada tahun kelahiran Nabi SAW dan merupakan tanda-tanda kenabian, iaitu Allah menyelamatkan bumi Mekah dengan kelahiran Nabi. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dan Nabi SAW amal fil. Nabi SAW dilahirkan pada tahun gajah. Disebutkan hadis tersebut, dan ijma' ada ijma' yang mengatakan bahawasanya Nabi SAW dilahirkan pada tahun gajah, sebagaimana disebut oleh Ibnul Munzir dan lain-lainnya, mengatakan tidak ragu bahawasanya Nabi SAW lahir pada tahun gajah dan diangkat menjadi Rasul setelah 40 tahun daripada tahun gajah. Okey. Itu perbincangan sikitlah mengenai kelahiran Nabi SAW. Baik, dan seakan-akan takdir Allah Ta'ala, Allah kata kepada orang Quraisy, kami tolong kamu ni, kami muliakan kamu, bukan kerana kamu lebih baik ataupun lebih mulia daripada Habsyah tu. Ya, sebab in general you are similar to the Abyssinian people. Sama je. Korang ni perangai sama, ibadat pun sama, mangkornya sama. Orang Perak kata mangkor. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nak memelihara Al-Baitul Atiq, iaitu rumah Allah tu. Sebab ini dibuktikan dengan dialog antara Abraha dan juga Abdul Muttalib. Nanti kita cerita apa dialog antara Abraha dan banyak cliffhanger pagi ni. Okey. Baik. Kami akan muliakan, kami akan agungkan, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala besarkan itu rumah Allah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas, sesungguhnya rumah pertama yang dibina, diletakkan untuk manusia. Di Makkah Mubarakah, iaitu di Mekah yang diberkati. Baik. Dan dengan kami menjaga itu sebab apa? Sebab kami nak utuskan seorang Nabi yang agung, seorang Nabi yang mulia, seorang Nabi yang menyelamatkan Arab daripada kegelapan. Dan secara ringkasnya, kisah orang yang dimasukkan dalam parit berapi, kisah apa? Ashabul Ukhdud, yang disebutkan bahawasanya Dhu Nuwas, ni Raja Himyar, dia membunuh kaum Nasrani banyak-banyak dengan memasukkan mereka ke dalam parit, dan jumlah mereka yang dibunuh lebih kurang direkodkan 20,000 orang. Tak ada satu pun yang terselamat kecuali seorang yang bernama Daus Dhu Tha'laban. Daus ni sebab tu nama Firdaus kita panggil Firdaus betul-betul, panggil Daus. Ni rupa-rupanya nama Daus, ya. Daus Dhu Tha'laban. Daus ni lari diri, dia lari daripada Himyar, daripada situ, daripada kawasan Himyar, lalu meminta pertolongan kepada Kaisar Syam yang seagama dengan dia, iaitu Nasrani. Kaisar kirim surat kepada Najasyi. Najasyi ni lokaliti dia ataupun location dia dekat Habsyah. Yang kalau kita tengok hari ni, Habsyah ni kawasan dia mana? Yaman. Maknanya dekat Syam, atas, paling atas dalam Jazirah Arab, bawah sekali Yaman. Maknanya jauh tu, utara selatan tu. Okay? Raja Najasyi pun kirimkan 2 panglima perang. Actually, dua-dua orang ni adalah panglima perang Najasyi, iaitu Aryat dan Abrahah Ibnu Sabah Abu Ya'sum. Dengan membawa pasukan sangat banyak jumlah. Mereka ni pun masuklah ke Yaman. Najasyi dah arah, dia masuk ke Yaman dan bermaharajalela lah dalam kota-kota Yaman. Last sekali, mereka dapat merebut Yaman daripada tangan orang Himyar,
dan Zunuwas sendiri, Raja Himyar itu terkorban kerana tenggelam di dalam laut. Habsyah menjadikan Yaman sebagai negara yang bersifat autokratif, maknanya berdiri sendiri di bawah pimpinan kedua-dua panglima tersebut, Aryak dan Abrahah. Tapi mana boleh satu kapal ada dua nahkoda. Jadi kedua-dua ni, pagi ni tuan dengar cerita ni, cerita betul-betul ni, saya nak cerita je ni. Dua-dua ni berkelahi. Berkelahi lah macam biasalah, macam biasa berkelahi nak berebut. Pendek cerita, bergaduh. Satu hari bergaduh. Jom, kita tak payah nak korbankan. Mereka ni fikir juga, kita tak payah nak korbankan tentera-tentera kita for the sake of these two arguing. Buat apa kita nak orang lain yang mati, kan? Buang masa je. Baik kita suruh dia orang dua orang je berkelahi. Korang je lah bergaduh. Senang. Settle. Siapa menang, dia dah jadi. Dalam pertempuran yang pertama, Aryak berhasil untuk mencederakan Abrahah. Hampir terputus dan robek muka Abrahah disebabkan oleh tetakan ataupun terkena tetakan pedang Aryak. Lalu Ataudah ataupun Atudah ni dia selamatkan Abrahah, kemudian dia sendiri pergi serang Aryak. Okey, dia serang Aryak dan dia berjaya bunuh Aryak. Patutnya Ataudah ni lah jadi pemimpin. Tapi oleh kerana dia tolong bos dia, baik punya, tolong bosku, jadi dia matilah, pendek cerita mati. Dan Abrahah diusung keluar dalam keadaan terluka, diubati sampai sembuh, kemudian dia naiklah sebagai pemerintah tertinggi negeri Yaman. Raja Najasyi kirim surat, dia kata, mana boleh macam tu, kau main tipu, kan? Kau main tipu. Lalu dia kata, aku akan memijak-mijak, aku akan pijak-pijak tanah Yaman ini dan aku akan cabut ubun-ubun, belah ubun-ubun Abrahah. Tapi Abrahah ni, dia jenis orang yang memang pandai politik, diplomasi dia bagus. Dia buat apa? Dia kirim surat, dikirim hadiah, cenderamata dan satu kantung. Ada tanah Yaman, dihantar sekali dan dipotong ubun-ubun dia. Oh dahsyat. Kawan ni memang dahsyat. Tengoklah, hanya yang bold and maknanya mereka yang sangat berani dan hati kering je boleh buat benda macam ni. So dikirimkan untuk disampaikan kepada Najasyi. Lepas tu dia tulis surat, dan surat tu dia kata, kamu ambil tanah ni, kamu pijak dan rambut ubun-ubunku ku serahkan kepada engkau. Bila sampai kepada Najasyi tengok, dia kata, Muhammad ni memang boleh tahan. Lalu dia kata, baguslah. Dia ni memang diplomasi dia bagus. Cara dia settle masalah memang bagus. Kan? Jadi dia pun sokong, dia join the campaign, Abrahah punya campaign. Dan dalam surat tu Abrahah janji bahawasanya dia akan membina sebuah kanisah, iaitu gereja di Yaman yang dibina atas nama Raja Najasyi. Nampak cara dia nak play with the emotion. Aku akan buat satu gereja tu aku namakan dengan nama engkau. Sempena engkau. Kan dahsyat, aku tak nak ambil apa-apa. Ini seolah-olahnya begitulah. Di Sana'a yang belum pernah ada gereja sebesar itu dibangunkan, disebabkan seumpamanya sebelum itu. Dan bangunan dipenuhi dengan ukiran yang cantik, pahatan-pahatan yang bermutu dan sebagainya. Orang Arab memanggilnya Al-Qullais. Yang ni selalu orang salah sebut. Orang sebut Qulais lah, orang sebut Qulais lah. Ni gereja tu namanya Al-Qullais. Al-Qullais. Alif lam qaf lam, lam tu sabdu, ya dengan sin. Al-Qullais. Baik. Lalu bangunan tu kenapa disebut Al-Qullais? Sebab terlalu tinggi. Bila orang tengok sampai ke atas, orang yang memakai qalansuah. Qalansuah ni songkok ke kepiah tu disebut qalansuah. Bila tengok tinggi tu, songkok tu pun terjatuh ke belakang. Jadi sebab tu dinamakan Al-Qullais. Allahu Akbar. Okay. Baik. Dan Abrahah mengarahkan kepada Ashram untuk melakukan satu misi
supaya mengalihkan pandangan dan juga perhatian orang-orang Arab untuk mengunjungi gereja tersebut sebagaimana Kaabah dikunjungi oleh orang Arab. Dan Abrahah suruh Ashram ni mengumumkan inilah dia punya manifesto tahun tu. Dia punya manifesto lah. Okay. Orang Arab keturunan Adnan dan Qahtan tak setuju. Adnan dan Qahtan ni dua tribe Arab yang sangat besar, yang memang kita panggil Adnan daripada keturunan Ibrahim alaihissalam, Qahtan juga daripada susu galuh yang lebih kurang, maknanya ialah daripada Adnan, daripada Qahtan, susu galuh Quraisy tu ataupun susu galuh mereka yang sangat besar, dan mereka tak suka, dan orang Quraisy pun marah. Baik, bila marah, ada orang yang buat benda tak elok lah. Ada yang kata masuk dalam tu, kotorkan gereja tu dengan najis, kencing, berak dalam tu. Tu ada satu pandangan. Satu pandangan lagi kata bakar gereja tu sampai hampir hangus. Ada gitulah makar-makar yang dibuat. Lalu berita tu sampai kepada Abrahah, dan Abrahah kata tak lain tak bukan ni mesti orang Quraisy yang buat. So ini adalah proses pertama sekali dengki, nombor dua revenge lah, balas dendam, kan? Okey. Jadi dia berangkat. Dia berazam untuk buat apa? Kita nak hancurkan Kaabah. So dia berangkat dengan tentera-tentera dia beserta dengan seekor gajah yang besarnya sangat, masya-Allah. Yang diberi nama, baru sampai nama dia, Mahmud. Itu nama dia. La Mahmud nama gajah. Ya. Itulah saya duk perhati-perhati bila orang putih sebut mammoth, dia ada kaitan sebenarnya juga, walaupun mammoth tu dia berasal daripada perkataan American word yang diambil daripada dinisbahkan kepada seekor gajah yang sangat besar dari sudut sizing dan mempunyai tanduk gading yang sangat hebat. So mammoth tu mungkin diinspirasikan, saya tak tahu, kena ahli bahasa kajilah. Tapi nama dia Mahmud. Tapi janganlah pula korang body shaming Mahmud ni. Kalau dia badan besar, korang kata patut nama Mahmud. Sebesar gajah. Jangan. Body shaming is haram. Okay? Body shaming haram. Nabi pernah marah kepada orang yang body shaming Ibnu Mas'ud. Nabi kata, bima tadhakun. Kenapa kamu gelak-gelak kat dia? Sebab betih dia yang kecil. Sebab kamu gelak dia pasal dia ni pukul. Betih dia runcing, betih dia ramping, kamu gelak macam tu. Kamu tahu tak betih tu kalau ditimbangkan dengan Bukit Uhud lebih berat betih Ibnu Mas'ud, berat dari sudut pahala. Jadi gitulah. Okay, so nama dia Mahmud. So janganlah kita sebut nama Mahmud ni. Mahmud ni yang terpuji, maksud dia Mahmudun hamidah. Mahmudun maf'ul, isim maf'ul, maksudnya terpuji. Tapi janganlah kita maksudnya kebetulan itulah nama gajah tu nak buat macam mana. Mahmud. Dan ada 8 gajah yang lain. So ni head chip gajah nama Mahmud. 8 gajah lain tak usah tanya nama, tak ada dalam tafsir. Dia sebut yang tu je. Dia sebut Ibnu Katsir dan lain-lain sebut itu sahaja. Baik. Jadi plan dia, mereka akan stampede Kaabah tu. So gajah ni diikat rantai, so dia akan wipe out Kaabah tu lah. Itu plan Abrahah. Okay, diikat rantai pada leher gajah dan kaki tu dia ikat loosely supaya boleh bergerak dan akhirnya boleh roboh lah Kaabah tu. Okay. Bila mana orang Arab dengar keberangkatan Abrahah nak sampai ke Kaabah, maka mereka merasakan ada bahaya yang sangat besar. Lalu ada satu kumpulan cuba untuk memerangi Abrahah. Nama dia diketuai oleh Zu Nafar ataupun Zu Nafrin. Dia seru kaum dia, jomlah kita berjihad membela Baitullah. Dan sebab apa? Sebab Abrahah nak runtuhkan Kaabah, nak jadikan dia level down sama dengan tanah. Jadi sebahagian daripada Quraisy ni sambutlah, semua pun pergi serang, tapi pendek cerita dia orang kalah, dia orang tak benar lah. Dalam perjalanan sampai ke tanah orang Khath'am, dihalangi oleh Nufail ibn Habib al-Khath'ami dan diperangi Abrahah selama 2 bulan. Peristiwa ni panjang tau guys. Cerita dia panjang. Cerita nak serang Kaabah ni bukan cerita sehari dua, seminggu dua, no. Dia panjang.
Dan Abrahah ni kira licik lah, berjaya juga menang dan menawan Nufail bin Habib. Dan asalnya Abrahah nak bunuh, tapi dia kata okeylah, tak apa, aku maafkan kau, aku jadikan kau ni sebagai guide aku, bawa pergi jalan ke Hijaz. Sampai dekat Taif, penduduk Taif takut. Tapi bila takut, dia orang buat apa? Dia orang bersikap diplomatik lah. Layanlah Abrahah, jumpa, sambut. Dan sebab takut dengan rumah yang mereka bina Al-Lata itu juga dihapuskan oleh Abrahah. Tapi Abrahah menghormati permintaan mereka, lalu meminta orang Taif juga menjadi guidance mereka ataupun guide untuk tunjuk jalan. Sampai ke sebuah tempat namanya Al-Mughammas. Al-Mughammas ni kat mana? Nanti Ustaz Izwan kalau pergi Mekah esok, try kalau boleh lah. Bila dah habis-habis musim haji, sajalah pergi naik teksi ke kata, ana urid adhhab ila al-Mughammas. Cakap Mughammas. Arini Mughammas, aina Mughammas, ana biwidi an nashuf. Aku nak tengok Mughammas ni kat mana. Apa tempat Mughammas ni? Tempat yang dia terletak tak jauh, lebih kurang 2 ataupun 3 batu daripada Mekah. Dia bersetentangan dengan Arafah. Setentang dengan Arafah. Dia orang lepak dekat situ. Okay. Dekat Wadi Mughammas, ataupun kalau orang tu mungkin budak muda dia tak tahu, sebut Wadi Al-Akhdar. Wadi Al-Akhdar. Okay. Dekat Mekah lah. Dia outskirt Mekah, tapi dia kalau kita lalu jalan nak keluar ke Taif pun, sebenarnya dia setentang dengan Arafah. Lepas daripada nak cerita susah, saya boleh gambarkan lah. Saya pernah tengok lah tempat tu. Kosong je, tak ada apa pun. Tak ada pun dibina batu, tulis nama atas batu kat situ. Tak ada. Semua kosong je kawasan tu. Diceritakan, itulah Mughammas. Okay, so dalam riwayat khilaf. Sama ada mereka ni, Abrahah ni diserang dekat Mughammas ni ke, ataupun dekat satu kawasan antara Muzdalifah dan Mina. Dia ada satu tempat antara Muzdalifah dengan Mina tu. Ini pun Ustaz Izzuan boleh inilah, bila besok bawa ni ada dengan jemaah-jemaah, boleh story lah kat jemaah. Di antara Muzdalifah dengan Mina tu, kalau kita tengok Arafah nak masuk Mina, dia punya boundary dia end to end. Boundary dia betul-betul Arafah terus masuk Muzdalifah. Tapi bila Muzdalifah nak masuk Mina tu, dia punya boundary dia jauh sikit. Dia macam ada gap. Okey, gap tu, kawasan gap tu, bila Nabi SAW bergerak daripada Muzdalifah nak pergi ke Mina untuk melontar pada 10 Zulhijjah, sampai kawasan tu Nabi lari cepat. Nabi lari laju. Orang tanya, pasal apa Nabi lari laju ni? What happened? Tapi tak tanya masa tu, 144 atau 124 ribu jemaah haji ikut lari. Maknanya nampak orang depan lari. Sampai Mina, Nabi berhenti. Nabi jalan balik. Dah melontar, dah settle, dah apa, baru sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa tadi kamu lari dekat situ? Nama tempat tu Wadi Muhassir. Wadi Muhassir nama tempat. Kenapa kamu lari tadi dekat Wadi Muhassir? Nabi kata, sesungguhnya tempat itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala azab tentera Abrahah. Maka apabila kamu lalu di tempat azab, maka kamu kena bersegera. Kamu tidak boleh berlama-lama dekat situ. Ini yang saya heran, orang buat trip pergi Jordan, pergi mandi pula dekat Laut Mati. Padahal itu tempat Allah Taala azab. Nabi suruh lari, awak mandi kat situ. Kan? Ya Allah, ya Tuhan. Sebab tu kawasan Kemalangan jangan slow. Kalau kita nampak yang gambar tengkorak tu, kena laju. Sebab apa? Sebab kawasan Kemalangan. Tak, itu tak betul tu. Itu saja melawak saya saja. Okey. Ala kullin. Macam itulah cerita dia. Itu cerita yang dekat situ. Okey. So, bila dia berehat dekat Al-Mughammas tu, apa yang dibuat oleh tentera-tentera Abrahah, dia rampas tanah-tanah penduduk Mekah, semua atas perintah Abrahah. Dan antara yang dirampas adalah 200 unta yang dipunyai oleh Abdul Muttalib, Tok Nabi SAW. Okay.
Abdul Muttalib ni ada kata 200, ada kata 100 unta. Dan Abrahah mengirimkan. Inilah disebutkan tu. Antara orang yang diutuskan untuk merampas tu, nama orang tu adalah Aswad ibnu Maqsud, dan dikecam perbuatannya itu oleh bangsa Arab dengan melemparkan bait-bait syair yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd. So, saya kata cerita ni pack dengan elemen-elemen siasah, pack dengan elemen-elemen pentadbiran, pack dengan elemen-elemen kita panggil dalam segi bahasa apa, Cikgu Hashimah, bahasa Melayu ni dia punya seni bahasa, benda-benda yang berkaitan dengan kehalusan bahasa, banyak. There's so many aspects that we can learn from this particular yang ni maknanya story lah, yang sangat besar lah cerita ni sebenarnya. Okay, orang Arab boleh, orang yang nak belajar Arab boleh kaji syair-syair, macam mana celaan dibawa dalam bentuk prosa syair kan. Celaan dalam prosa syair, nak cela tapi bahasa best kan, bahasa cantik tapi marah itu yang jam nak marah orang tapi elok bahasa kan. Ala kulli, jadi Abrahah kirim pula Hanatah Himyari ke Mekah, dan suruh dia bawa ketua-ketua orang Mekah ni yang terhormat lah. Dan Abrahah menyampaikan, nak bagi tahu, aku bukan nak perang korang, aku bukan nak buat apa-apa, tapi aku cuma nak hancurkan Kaabah sahaja. Lalu ditunjukkan rumah Abdul Muttalib, dan dia sampaikan apa yang disampaikan oleh Abrahah kepada ketua-ketua tu. Abdul Muttalib kata, demi Allah, kami pun tak berniat untuk memerangi, cuma Baitullah ini kami tak mempunyai kekuatan untuk mempertahankan diri kami daripada Baitullah tu. Ini antara kata-kata dia. Dan dia kata, kalaulah ini adalah Baitullah yang disucikan dan rumah kekasihnya iaitu Ibrahim, jika dia, yakni Tuhan itu, mempertahankannya, sudah tentulah ia wajar sebab ia adalah tempat yang disucikan. Dan jika dia membiarkan rumahnya, dan Abrahah, tak ada kemampuan lagi bagi kami untuk mempertahan. Hanatah kata, jom, kalau macam ni kamu sendirilah cerita dengan Abrahah. Lalu Abdul Muttalib berangkatlah jumpa. Abrahah tengok Abdul Muttalib terkejut. Sebab Abdul Muttalib ni, dia punya features dia sangat handsome. Dia handsome, dia sharp, dia memang menawan. Yalah kan. Sebab tu kita kata keturunan Nabi SAW ni bukan keturunan leke-leke, bukan seleke-seleke. Ya. Jadi memang sharp lah. Memang kalau kita tengok pun memang tanjak lah menjadi seorang pemimpin dan sebagainya. Lalu dia menghormati dan turun daripada singgahsana Abrahah, duduk dengan Abdul Muttalib. Lalu Abrahah cakap, masa tu dia orang bercakap bahasa Himyar. Abdul Muttalib cakap bahasa Arab, ada penterjemah, ada interpreter. So dia dah simang. Dia tanya, apa gerangan kamu datang? Dia kata macam ni lah, wahai Abrahah, aku datang ni mudah je. Aku nak ambil balik aku punya unta. I want back my camel. Ada 200, aku nak balik. So boleh tak bagi balik kat aku? Okay. Kata Abrahah kata, takkan macam ni punya smart, menyemat bukan main minta unta je. Kan? Nak deal unta je. Takkan, come on lah. Kan? Aku nak datang nak runtuh ni, kamu tak nak minta agar aku withdraw daripada aku punya niat. Lalu dia kata, akulah. Ini kata-kata Abdul Muttalib. Sebab tu kita tengok sebenarnya mereka tu, kalau dari sudut tawakal, Abdul Muttalib tinggi tawakal dia. Tinggi tawakal. Dari sudut istilah tawakal lah, bila kita sebut, when we talk about tawakal, tingginya tawakal Abdul Muttalib tu, dia kata macam ni. Aku nak straight out dengan kau. Unta tu aku punya. Aku pemilik unta tu. So akulah yang minta unta tu. Tapi rumah yang kamu nak roboh tu ada pemiliknya sendiri, dan engkau berurusanlah dengan pemiliknya itu. Pemiliknya itu yang akan jaga. Abrahah kata, dia tak akan dapat menghalang aku daripada merobohkannya.
Abdul Muttalib kata kalau macam tu, it's up to you lah. I don't want to know. Lebih kurang itulah. Dia memang tak cakap orang putih. Jadi akhirnya berlakulah apa yang berlaku dalam sejarah itu. Maka kata-kata Abdul Muttalib ni sepatutnya menjadi inspirasi besar kepada kita. Inspirasi apabila kita meletakkan penuh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang pernah tanya kepada Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri dia kata, kenapa aku tengok kamu ni tak ada risau langsung? Tak ada risau langsung. Kamu ni tak ada pernah mengeluh dalam kehidupanmu. Lalu dia kata, aku nak mengeluh. Kenapa? Kalaulah Allah telah rezekikan kepadaku untuk sampai kepadaku, maka ia tetap akan sampai meskipun ada ribuan orang yang menghalang. Tetapi kalau Allah tidak rezekikan sesuatu untukku, maka sudah tentu ia tidak akan sampai walaupun ada ribuan orang yang bawa dia. Aku tetap yakin bahawa segala-gala yang Allah tentukan adalah yang terbaik. Begitu juga Ali bin Abi Talib. Orang tanya dekat dia tentang persoalan yang berkaitan. Dia kata kalau apa yang berkaitan dengan ketentuan Allah, walaupun dia menyalahi kehendak kita yang begitu tinggi, maka ketahuilah bahawasanya ketentuan Allah itu adalah lebih baik untuk kita. Walaupun kita tak faham kenapa Allah tentukan macam tu. Okay. So kita, Abdul Muttalib ni ialah, bila dah tu Abdul Muttalib pun balik. Bila nak balik tu dia berdoa. Menarik dia berdoa. Dia kata Lahumma innal mar'a yamna'u rahlahu famna' hilalaka la yaghlibanna salibuhum wa mahaluhum ghadwan mihaluka. Ya Allah, sesungguhnya seseorang itu diharuskan membela ternak unta miliknya, maka belalah kepemilikanmu. Jangan sekali-kali engkau biarkan salib dan kekuasaan mereka selamanya menang atas tempatmu ini. Okay. So dia orang pun bila Abdul Muttalib balik, arahkan dia orang masuk kat bukit-bukit, jangan duduk kawasan, sebab dulu Kaabah, keliling Kaabah tu rumah-rumah orang kan. So sudah tentu bila nak kena serang, rumah-rumah orang kan akan ada dekat situ. Jadi kita tengok inilah wisdom Abdul Muttalib. Bila mana dia tahu, dan dia yang pertama sekali dia tahu dah dia tak boleh buat apa dah dengan Kaabah. So kita pun tak akan halang. So there's no use untuk semua orang duduk dalam rumah. So semua orang keluar daripada rumah, execute the place. Biarlah kita tengok je lah daripada puncak-puncak bukit. Jadi akhirnya apa yang berlakulah sebagaimana bila mana dia bergerak menuju ke arah Kaabah itu, disebutkan bahawasanya bila sampai ke Wadi Muhassir itu, tentera bergajah tu dia stop. Mahmud tu stop. Dia tak nak pergi. Dia pergi pun dia kena ketuk lah, kena pukul lah, kena cucuk lah. Dia tetap duduk, dia tak bergerak. Okey, dia tak bergerak. Dia tak boleh bergerak. Okey. Jadi ketika itu datanglah burung-burung yang jumlah sangat banyak. Ababil tu gerombolan, bukan nama burung tu, ya, bukan tayran ababil. Ababil tu menjadi sifat kepada burung tu. Tayran ababila maknanya berbondong-bondong burung, a flock of bird datang shoo gitu. Datang dan membawa batu besar dia, disebut dalam riwayat besar biji kurma, kecil. Okey. Yang setiap batu itu mengenai seorang tentera bergajah, maka daging tentera tersebut langsung melepuh dan melecur, hancur, dan seluruh tentera Abraha hancur. Abraha berjaya meloloskan dan melepaskan diri, tetapi tubuh dia sikit-sikit hancur one by one sampai dia mati dalam perjalanan. Okey, disebutkan dalam riwayat, bila mana saya ingat bila saya baca yang berkaitan dengan batu-batu yang dilemparkan kepada kaum Nabi Allah Lut alaihi salam, ya. Waktu kena sebenarnya kaum Lut sebelum kena terbalik, dia diangkat dulu bumi Sodom tu, diangkat dulu kaum Sodom tu, diangkat dulu. Yang jadi lauk mati tu, benda tu diangkat dulu. Dalam riwayat sebut bila dia orang buka pintu pagi tu, subuh tu, buka tingkap, burung lalu depan. Lalu depan tu bukan burung lalu depan ni. Lalu depan siap nampak dengan awan-awan. Dia orang pun heran, apa benda ni? Kenapa pula tiba-tiba rumah aku berawan ni? Jadi
diangkat bagi tu, kemudian dihujani dulu mereka dengan batu-batu. So dikatakan bahawa kaum Lut diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setiap batu tu ada nama setiap orang, memang kena dekat orang yang designated untuk batu tu. Begitu canggihnya azab Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan juga sama yang perihalnya yang berlaku, maknanya setiap batu yang designated kepada semua tentera Abraha itu memang ditujukan kepada itu, memang kena, batu tu kena terus, kena dan memang kena, maknanya kena terus dekat orang yang sepatutnya kena lah. Okay, so itulah kecanggihan dan keunikan Allah Ta'ala punya azab, apatah lagi nikmat yang Allah Ta'ala boleh bagi dekat kita. Okay, so itulah yang berlaku, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyelamatkan Kaabah dan tanah suci daripada diserang oleh Abraha, dan orang Arab ketika itu terus-terusan menghormati Kaabah. Antara benda-benda yang diorang buat adalah diorang buat polisi. Waktu zaman Qusay bin Kilab, dia buat polisi dan polisi itu diteruskan. Cuma polisi itu hari ni entah ke mana. Sebab apa? Sebab waktu dulu dia kata tak ada siapa pun boleh bina rumah lebih tinggi daripada Kaabah. Sebab nak menghormati Kaabah. Dan mereka tidak membenarkan sebarang bentuk harta haram untuk dibuat ataupun digunakan bagi benda-benda bertujuan untuk letak di Kaabah, sama ada kiswah dia ke, sama ada hadiah-hadiah yang mereka berikan kepada Kaabah, ataupun bahan-bahan binaan, mesti daripada sumber yang disebut bersih lah, bukan sumber-sumber yang haram yang mereka lakukan. Maknanya itu adalah bentuk penghormatan, ta'zim al-balad al-haram, penghormatan kepada tanah haram, penghormatan kepada Kaabah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terdahulu. Tapi hari ini orang nampak jam besar, Kaabah orang tak nampak. Okay. Jadi tu memang betul lah. Orang tanya apa tanda kiamat? Yalah tu. Apa nak tanda kiamat lagi? Dah memang dah akhir zaman. Itulah yang berlaku. Ala kullin kita tengok tu, kita ambil pengajaran. Okay. Dan lalu Allah kata takkah kamu lihat macam mana Allah bagi tahu, Allah peringatkan kepada orang-orang Quraisy, takkah kamu melihat wahai Muhammad, ayat ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi sebenarnya sebagai sindiran kepada kaum Quraisy, bahawasanya tidakkah kamu tengok bagaimana Allah memperlakukan ke atas tentera-tentera bergajah itu dan menjadikan tipu daya mereka sia-sia, diturunkan burung-burung yang melempari mereka daripada batu yang dibakar sehingga menjadikan tubuh mereka umpama daun yang dimakan ulat. Okey. Apa yang dibuat, dia bawa 3. 1 pegang paruh, 2 dipegang dengan kaki burung lah. Itu 3 biji batu dan dilemparkan kepada mereka sehinggalah daging itu meleleh dan hancur lebur, terinjak-injak. Allahu Akbar. Inilah tanda kebesaran Allah. Wallahu ta'ala alam. Semoga sedikit daripada perkongsian pada pagi ini dapat menjadikan kita lebih dekat dan lebih yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melebihi daripada segala kekuasaan yang dihimpunkan. Kalau dihimpunkan satu dunia sekalipun, tidak akan mampu menyaingi walau secebis pun kekuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan moga-moga dengan kita mengetahui kisah ini, iman kita akan lebih bertambah. Iman kita akan lebih bertambah. Dia seronoknya kalau saya cerita jemaah haji waktu sampai kat Wadi Muhasir tu, waktu tu kita boleh cerita. Bila cerita tu dia happening lah. Lepas ni Ustaz Izzuan boleh cerita lah dekat dia punya kawan-kawan jemaah haji dia. InsyaAllah sambil-sambil duduk kat Mina. Tuan-tuan tahu tak? Kat Mina ni sebelum sampai Mina, ceritalah kan. Maknanya kita boleh menghayati. Itu tujuan bila kita duduk dekat Masyair ni. Kalau kita perhatikan tempat di mana ada satu tempat juga dekat kawasan Mina tu, tempat Nabi Ibrahim letak baju Ismail. Okay. Letak baju Ismail sebab takut baju yang tu sebab buka baju supaya baju nanti bawa balik baju tak ada darah. Bila tak ada darah tu mak dia tu tak adalah sedih sangat. Nampak? Allahu Akbar. Dia fikir sampai macam tu. Cuba bayangkan macam mana kalau kita dengar cerita-cerita macam ni, macam mana seorang anak nak jaga perasaan seorang mak
Oh, hebat lah, hebat. Susah kita nak tiru Ismail alaihissalam. To that extent dia fikir dia tak nak sakitkan hati mak dia walaupun dia tahu mak dia akan redha dengan ketentuan Allah, tapi dia jaga juga emosi mak dia. Jangan ayah, jangan baju, jangan ayah pun buka baju supaya nanti darah tak terpercik kat baju, nanti mak tengok mak akan luluh lagi, mungkin mak akan, dia begitu pemikiran. Itulah pemikiran orang beriman ni, orang yang betul-betul ada iman ni, dia extended, dia jauh lebih panjang. So moga-moga kita semua jadilah orang-orang yang berfikiran lebih panjang daripada tindakan kita. Moga-moga kita diletakkan segala-galanya sebelum ataupun di belakang. Biarlah hati dan juga nurani serta akal budi kita mendahului daripada tindakan kita, insya-Allah. Wallahu a'lam, sekadar itu. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi Ustaz Izzuan dia minta saya komen pasal baru-baru ni dekat TV Hijrah ada satu kenyataan ataupun klip yang dibuat berkaitan dengan merujuk kepada Nabi SAW kecewa lalu mempunyai niat untuk bunuh diri. Okey. Kisah ni berlaku, ya, betul, sebab sewaktu surah pertama diturunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat yang pertama tu, 5 ayat yang first tu, lepas 5 ayat tu wahyu terputus sekejap. Jadi ia menjadikan ni dia punya background story dia. Dia menjadikan Nabi SAW rasa gelisah. Kenapa saya pula macam ni? Tuhan dah tak sayang kat aku ke? Dia tak nak bagi ke, takkan itu je. Maknanya dia rasa benda tu macam dia devastated lah dengan benda tu. Sehingga dikatakan dia tetap naik ke Hira itu untuk tunggu lagi. Kau ada wahyu lagi kan? Jadi disebut dalam kitab Ibn Katsir, maknanya seolah-olah Nabi macam nak terjun daripada bukit tu. Okey, sebab terlalu kita kata apa? Terlalu stres, kecewa pasal apa tak wahyu tak turun. Okey. Jadi cerita ni ada ulama-ulama komen. Antara komentar ulama, tak mungkin Nabi SAW ada niat bunuh diri. Okey, ada niat bunuh diri. Ada komentar kedua, mungkin Nabi naik ke atas itu, bila naik dah gelisah, orang gelisah, jalan pergi mari, mungkin keadaan itu menyebabkan dia hampir terjatuh. Tu komen yang kedua. Komen yang ketiga, kata benda ni tidak selayaknya berlaku atas batang tubuh Nabi Muhammad SAW, sebab tak mungkin dia seorang pilihan Allah, sudah dilantik menjadi Nabi dan Rasul, kecewa lalu membunuh dirinya. Benda ni memang sangat-sangat tidak wajar dan tidak masuk akal berlaku kepada Nabi SAW. Jadi komentar ulama itu memberi actually satu jawapan lah kepada kita sebenarnya, bahawasanya boleh sebut benda tu, boleh sebutlah sebagai rekod, sebab dalam Tabari orang sebut, dalam Ibn Katsir disebut cerita itu. Jadi boleh sebut, boleh cakap, cuma jangan kita kaitkan ataupun kita buat kesimpulan. Maknanya kita tak katalah benda tu is a real thing yang berlaku. Ya, sudah tentu mustahil Nabi SAW tak kalah nak buat macam tu kan. Jadi inilah yang harus kita fahami, insya-Allah. Moga-moga inilah. Dan isu juga terbaru pasal apakah roh pindah, roh Abu Bakar reincarnate kepada orang lain. Itu memang merapu lah tuan-tuan. Bila mati semua orang balik dengan Tuhan. Itu semua ayat Quran, hadis semua lengkap. Tak payahlah nak reincarnation macam Buddha, macam benda lain masuk kat tubuh orang lain pula, super saya ke Naruto ke apa ke. Tak payah kaitkan dengan agama. Agama ni straightforward je. Tak usahlah fantasi sangat ya. Dah sampai peringkat agama kita ni sampai begitu pula. Dan tuan-tuan yang balik Kedah, naik Gunung Jerai, naik je lah Gunung Jerai, jangan buat apa-apa. Okey, naik tak ada masalah. Beribadah dengan nak ibadah nak apa semua, untuk kat masjid. Nak naik gunung, naiklah gunung. Masuk waktu duha nak semayang, kebetulan semayang, tak ada masalah. Tapi bukan kerana apa keramah ke keramat ke wali apa semua yang ada tu, semua tu sebenarnya itu adalah bibit-bibit orang sembah berhala dulu. Sebab tu
ya, sebab mengenangkan orang soleh, lalu dibuat patung. Lepas buat patung tu ataupun monumen, orang pergi menyembah dekat monumen tu. Walaupun dengan alasan apa-apa, syaitan ni terlalu licik untuk memperdaya kita. Wallahu alam, sekadar itu yang boleh saya kongsikan. Saya kembalikan semula kepada Datuk pula dah. Boleh, insyaAllah tak lama lagi dapat Datuk Doktor dalam kurungan Haji Izzuan yang dikasihi. Fala tafaddal mashkur. Allah alam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Al-Fadhil Ustaz Mausni di atas perkongsian ilmu dan juga pengalaman beliau yang sangat memberikan kita pencerahan khusus berkaitan dengan tafsir surah Al-Fil, dan banyak fakta-fakta yang baru yang mungkin kita dengar berkaitan dengan kisah ini boleh kita jadikan panduan. Antaranya, kalau saya ulang sedikit, nama gereja yang dibina oleh Abraha untuk menyai Kaabah itu namanya gereja Al-Kullais. Betul Ustaz Husni Ya. Al-Kullais, dia punya pronunciation dia. Okey, kemudian di antara mereka yang cuba menentang Abraha namanya antaranya Zu Nafrin ataupun Zu Nafar dan juga Nufail bin Habib, tetapi kedua-duanya tewas di tangan Abraha. Dan kemudian ada yang diutuskan oleh Abraha untuk bertemu dengan Abdul Muttalib. Antaranya namanya Aswad ibnu Masir. Betul. Dan juga Hannatah Al-Humairi. Dan kita faham kisah Ashabul Fil ni adalah kisah yang saya teringat Ustaz Husni ada seorang yang pernah menyaksikan peristiwa ini. Dan ini disebut dalam tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahab Az-Zuhaili, ketika Nabi diutus sebagai Rasul pada usia 40 tahun dan dia masih ada ketika itu. Dan dia boleh sebut depan Nabi, dia menyatakan, "Ya Rasulullah, aku berada ketika kejadian burung-burung yang menyerang Abraha dan tenteranya itu berlaku dan aku beriman denganmu." So dari satu sudut ada orang dia dia akan beriman kerana dia nampak apa di depan mata dia. Dan ialah kita pun beriman kerana mendengar apa yang telah disampaikan kepada kita. Mudah-mudahan iman kita juga tetap teguh dan kuat walaupun kita tidak nampak dengan apa yang daripada peristiwa-peristiwa yang telah berlaku itu. Terima kasih Ustaz Husni di atas perkongsian. Saya buka sedikit kalau ada nak bertanya soalan kepada Ustaz Husni. Silakan. Semua dah lapar nak pergi rumah terbuka. InsyaAllah. Adakah soalan? Kalau tak ada, kita boleh tangguh dulu. Cikgu Syimah, sila. Terima kasih Ustaz di atas tafsiran yang begitu jelas tadi. Sebenarnya kalau kita baca surah Al-Fil ni, dia kita lihat ada 5 ayat Ustaz kan? Betul. Kita baca sekali lalu je faham cerita pasal kisah burung tu yang memerangi tentera gajah ni kan. Jadi di dalamnya sangat terkandung banyak perkara yang seperti Ustaz kata tadi, dari segi politiknya, dari segi diplomasi, dari segi keyakinan diri. Itu yang saya tertarik sangat, yang Abdul Muttalib mempunyai keyakinan yang sangat tinggi, menyerahkan semua kepada Allah kan. Jadi itulah yang dalam kehidupan kita sehari-hari ni kan. Jadi mungkin Ustaz kat dalam ni boleh memberi pandangan bagaimana kita nak membina keyakinan diri, menyerahkan apa saja dari segi keputusan dari segi apa yang berlaku tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana nak membina keyakinan diri tu sama ada pada diri kita atau dalam keluarga kita sendirilah Ustaz. Mungkin Ustaz boleh bagi sikit pandangan. Terima kasih Ustaz. Baik. Dalam hal ni ada sebuah asar lah yang menyebutkan manadima man istakhara wa ma khasira man istashara. Tidak akan duka cita orang yang sentiasa melakukan istikharah, dan tidak akan rugi orang yang sentiasa beristisyarah. Istisyarah ni apa maksud dia? Dia tanya orang ataupun dia tanya kepada yang pakar.
Dia bertanya kepada yang lebih maklum ataupun yang lebih berpengalaman. Dia antara istikharah dan istisyarah. Ada dua benda. Satu, kita istikharah. Istikharah ni kita minta dengan siapa? Minta the ultimatum, Allah Subhanahu Wa Taala. Istisyarah kita minta dengan siapa? Istisyarah kita minta dengan manusia ataupun siapa-siapa yang ada di sekeliling kita. Sebab perkara dalam kehidupan kita ni kadang-kadang telah dilalui oleh orang lain. Maka apabila kita minta pandangan orang lain untuk memperkukuhkan apa yang ada dalam diri kita, yang pastinya orang lain tu kena orang yang betul-betul lah. Jangan pula yang bila kita pergi kat dia, kau ni itu pun ada orang yang positif lah, memberi komentar, nasihat yang membina. Sebab tu nasihat. Maksud nasihat itu sebenarnya sangat besar. Nasihat tu maksudnya iradatul khair lil mansuhi lahu. Kita nakkan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Itu maksud nasihat. Nasihat ni dia kena sampai kepada natijah dia baik. Bukan merosakkan. That is not itu. Kalau merosakkan itu bukan nasihat. Itu punah sihat. Okay? Jadi kita nak sebut kekuatan kita. Saya teringat ada satu seorang kawan saya ni, baguslah dia buat keputusan gitu. Dia kata setiap benda yang dia nak buat, benda-benda besar, memang dia akan istikharah. Istikharah. Maknanya apa-apa dia nak buat istikharah. Apa-apa kita nak ni kita letakkan. Ataupun sebelum kita buat apa, kita memang pohon. Sebagaimana tengok Abdul Muttalib, dia ada that sense of, maknanya dia tahu ada Tuhan yang menjaga Kaabah. So kita yang beriman ni, kita tahu ada Tuhan yang jaga semua benda. So kita kukuhkan, saya selalu sebut, kita kukuhkan keyakinan kita ataupun letakkan sandaran kita kepada Yang Maha Esa, sebab dia tak akan goyang walau sedikit pun. Tapi kalau kita letakkan keyakinan kita dekat orang, ataupun dekat jawatan, ataupun dekat situasi, ataupun keadaan, benda tu sangat rapuh. Manusia rapuh, orang rapuh, jawatan rapuh, Tan Sri rapuh, Datuk Sri rapuh, Datuk rapuh, Datuk Dek, kan? Apa nama tu? Semua rapuh. Maknanya benda-benda semua tu rapuh, tak ada benda. So kita letak siapa? Letak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya sandaran kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, di samping kita menjalankan usaha. Janganlah pula tak buat apa-apa, tak apalah, kita serah terus kepada Allah. Itu salah dalam soal tawakal. Okay? Kita mesti ada dua, tawakal dengan tawakul. Satu, tawakal ni serah diri. Jadi tawakal yang sebenar apa kata Nabi? Iqilha fatawakkal 'ala Allah. Ikat dulu unta, kemudian next step baru tawakal. Maknanya dia melazimi tawakal itu adalah sesuatu yang perlu diusahakan dulu. So kita buat semua usaha kita plan, kita buat semua, kemudian bukanlah kemudian. Orang kata kemudian ni macam second macam downgrade pula ataupun no. Kita buat benda tu, the ultimatum kita letak apa? Allah. Keputusannya last sekali. Ni kita minta lah Allah Ta'ala perkenanlah. Kalau jadi takdir yang lain, maka kita redalah dengan apa. So itu lebih mudah untuk kita ni. Maknanya kita dah puas hati dengan usaha kita, dengan kaedah yang kita buat. Selebihnya kita serah kepada Allah supaya kita tidak kecewa, insya-Allah. Allah Alam. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih juga Shima dan juga Ustaz Husni yang menjawab persoalan tadi. Ada lagi ke? Okey, kalau tidak ada, saya ucap terima kasih kepada semua yang dapat bersama dengan kita pada kuliah pagi ini. Mudah-mudahan Allah berkati dan sebagaimana yang Ustaz Husni maklumkan tadi, insya-Allah saya akan berangkat ke Mekah pada 9 Jun, hari Khamis depan untuk menunaikan ibadah haji. Mohon dipermudahkan, mohon doa semua. Dan insya-Allah saya juga mendoakan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua menyusul menjadi tetamu Allah Duyufur Rahman selepas ini, bagi mereka yang belum dijemput dan untuk dijemput pada kali yang seterusnya. Dan mudah-mudahan ada rezeki kita bertemu dalam platform yang lain secara bersemuka, dan insya-Allah dengan itu kita tangguhkan kuliah subuh kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.
Bismillah. Di ujung sedikit kita minta jasa baik Ustaz Husni untuk memimpin baca doa sedikit. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jammilna bil afiyah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fil hali wal mal wa fi jami'il ahwal innaka ala kulli syai'in qadir. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وعملا. اللهم إنا نسألك رضاك، اللهم إنا نسألك الرضا والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم لمن أراد الحج بيننا فاجعل حجه حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Husni dan semua yang dapat bersama dengan kita pada pagi ini. Dengan itu kita sudahi dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah haji pada Ustaz Izwan, Dr. Izwan. Selamat cikgu. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih cikgu. Dan mendapat haji mabrur. Amin, amin. Amin ya Ustaz ya. InsyaAllah, insyaAllah cikgu. InsyaAllah. Saudara Rahman, terima Terima kasih kasih. semua. Assalamualaikum.